حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya untuk bersama kita pada pagi ini berada dalam kuliah duha di dalam kuliah kelas online ditaja oleh Nurul Infaq Masjid Darsa 23. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan taufik dan hidayah berkekalan kepada mereka dan kita. Dimudahkan kita semua beramal-amal yang soleh dalam bulan yang penuh dengan rahmat ni. Dan dimudahkan kita untuk dimakbulkan semua permintaan-permintaan dan doa kita sepanjang kita berada dalam bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkatan ini insya-Allah. Tajuk pada hari ini ialah tips dan doa membendung anak-anak dari ancaman pornografi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tips dan doa membendung anak-anak dari ancaman pornografi. Pornografi adalah merupakan satu senjata paling bau untuk membunuh iman anak-anak muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ancaman ini sangat berbahaya kepada pertumbuhan iman dan kemekaran, kemanisan iman di dalam hati. Dulu waktu kami budak-budak, ancaman waktu itu ialah gambar Hindustan, filem Hindustan. Setiap hari Sabtu petang, ustaz saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz Bakak Bongok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sebut jangan tengok filem Hindustan. Di larangan dia itu ialah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
sebab ia termasuk dalam perkara haram yang dilihat menggunakan nikmat mata yang Tuhan bagi pada kita. Satu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, mana-mana orang yang membiasakan dirinya melihat yang haram, ia akan diharamkan untuk melihat wajah Allah pada hari dibangkitkan esok. Jadi na'udzubillahi min dzalik. Jadi untuk itu dia bahaya sangat. Maknanya dia akan menjadi ancaman yang tersangat hebat dan tersangat dahsyat, sehingga kan seseorang itu bila mana dia menggunakan nikmat mata dia daripada melihat yang baik kepada melihat yang haram, maka bahayanya ialah tidak akan dapat melihat Allah pada hari dibangkitkan esok. Kalau kami dulu, ustaz kami sebut jangan tengok filem Hindustan. Hindustan ni dia filem dia dulu ni kira boleh gagah lagi lah. Boleh gagah lagi tu sebab dia tak terlalu dahsyat lebih pada hari ni. Kerana di antara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pelakon-pelakon filem Hindustan hari ini ialah pelakon-pelakon yang terlibat dengan penggambaran pornografi. Jadi kalau lakonan mereka tu cium-ciuman tu biasa, sebab mereka berbuat lebih daripada tu lagi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuma yang menjadi halangan kita daripada melakukan seperti mana artis-artis itu ialah iman kita. Kita tahu tu tak boleh buat. Jadi imanlah yang menahan daripada jatuhnya anak-anak muda ke kancah perzinaan dan juga perkara yang diharamkan. Selagi mana kita duduk dalam kelompok yang baik, selagi itu kita akan selamat. Jadi tips ni maknanya yang pertama sekali, jauhkan anak-anak berkawan dengan orang yang tak baik. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi anak-anak kita akan selamat kalau kita jaga pergaulan mereka. Tapi kalau anak-anak dah tak dapat ditahan lagi, dia tak boleh duduk dalam rumah, tapi dia hanya boleh duduk di luar rumah dengan kawan-kawan. Jadi susah sangat kita nak mengawal anak-anak yang seperti itu. Kita boleh cakap, tapi mereka tak boleh ikut. Sebab pengaruh kawan lebih besar daripada mulut kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu pada awal-awal internet masuk dalam negara kita, pada waktu tu saya berdoa, saya harap anak-anak saya tak pandai internet pun tak apa, takut. Tapi alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan doa ibu bapa yang tak pernah berhenti berdoa dan mengharapkan berkekalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah selamatkan mereka daripada kancah bahaya. Jadi subhanallah, lepas anak sulung, lepas anak yang kedua, satu masa orang panggil saya untuk buat satu majlis munajat dan qiyamul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dianjurkan oleh Petronas. Yang dianjurkan oleh Petronas kan Modernas, saya tak ingat, tapi dia buat di SIK qiyamul lail. Jadi saya pun penuhi jemputan mereka. Dalam doa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terkeluar daripada mulut, ya Allah Tuhanku, Engkau selamatkanlah anak-anakku di zaman mereka. Jadi itu bukan saya cadang nak berdoa, tapi Allah bagi keluar daripada mulut. Maka keluarlah doa tu, dan saya tak tahan, saya menangis sungguh-sungguh. Sebab saya tak tahu macam mana anak-anak kita akan hidup di zaman mereka. Di zaman mereka lagi bahaya. Alhamdulillah, Tuhan tuturkan doa ibu ayah untuk berdoa,
ialah untuk menyelamatkan anak-anak di zaman mereka. Jadi mak ayah ni jangan berhenti berdoa, walaupun dia melihat suasana semakin meruncing, bahaya semakin banyak menghampiri. Doa yang paling penting sekali untuk menyelamatkan anak-anak kita. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala setiap ia memberi satu ujian ataupun ia menimpakan sesuatu bala, maka dalam rahmat, maka rahmat Allah sentiasa mengiringi ujian dan bala itu. Itu rahmat Allah. Begitu juga setiap sakit yang Allah timpakan kepada hamba dia, pasti ada ubat. Pasti ada ubat dia. Cumanya kerja kita lah kena berusaha untuk cari ubat. Mungkin sehari 2 hari tak jumpa lagi ubat tu. Mungkin kita akan jumpa ubat tu dalam bertahun, 10 tahun yang akan datang. Tapi Tuhan tak akan biarkan benda tu berlaku macam tu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala mengira setiap detik dan nafas kita sabar menanggung sakit dan juga ujian. Dan Allah kira semua yang kita kos yang kita keluarkan untuk berubat, semua tu ada balasan dah tersedia pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji kita sabar dan kita redha. Maknanya setiap sakit mesti ada ubat. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjadikan hidup anak-anak ini duduk di tangan ibu dan ayah dia. Kunci kebahagiaan hidup duduk pada mak ayah. Bahkan doa mustajab duduk pada mak ayah. Anak-anak takkan selamat dalam hidup di zaman mutakhir ni, di zaman yang penuh dengan pancaroba ni, di zaman yang bahaya ni. Anak-anak tidak akan selamat kalau tanpa doa ibu dan ayah. Itu rahmat Allah. Sebab itu anak-anak ni kena balik rumah mak tolong doa mak, ayah tolong doa ayah. Jadi ayah mak ni, anak tak suruh ke, anak suruh ke tak suruh, dia wajib lah untuk menyelamatkan anak dia. Sebab doa mustajab juga dia. Maka subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang doa mustajab tu duduk pada mak lagi, kadang-kadang doa mustajab tu duduk pada ayah lagi. Ni mak ayah mesti memainkan peranan. Dan anak-anak ni dia selamat dengan apa? Dengan kebaikan mak dan ayah. Jadi kalau tanya tips, mak ayah kena jadi ahli ibadat. Mak ayah kena jadi orang taat. Ibadat kena buat sungguh-sungguh sampai jadi ubad, ahli ibadat. Jadi mak ayah jadi ahli ibadat ataupun mak ayah jadi orang yang taat, itulah yang jadi penghalang daripada kerosakan anak-anak di zaman ini. Jadi sebab itu hidup kita bila mana Allah dorong, cuba tengok kawan-kawan kita duduk mana. Kawan-kawan kita hari kita ngaji solat rendah tu duduk di mana? Tak tahu lah, selaru lah. Kawan-kawan saya waktu solat rendah itu banyak jadi penagih dadah. Bukan banyak, ada jadi penagih dadah. Dan ada mati dah pun. Jadi sebab pilihan Allah tak duduk kat mereka. Saya waktu tu hati terdorong untuk masuk sekolah agama. Mak ayah pun hantar sekolah agama, pergi temu duga dapat masuk. Maka berpisahlah dengan kawan-kawan di sekolah rendah. Jadi mereka masih duduk di kampung, mereka mengaji di sekolah menengah biasa, masuk ke sekolah menengah biasa, dan tak banyak dan tak ramai yang masuk sekolah agama. Tapi kadang-kadang di kalangan mereka ada yang jadi baik, walaupun tak jadi guru ataupun jadi orang berilmu. Jadi mereka di tengah jalan Allah selamatkan mereka. Mereka jadi tok lebay juga, walaupun tak masuk pondok. Minat pelajaran agama juga, pasal keturunan dia. Keturunan dia baik. Yang menyelamatkan kita keturunan kita.
Jadi begitulah seseorang yang hidup atas muka dunia ni, kalau mak ayah dia baik dan konsisten baik, anak tu macam mana pun, insya-Allah Allah tarik balik, pandu balik ke jalan yang baik. Jadi itu penting mak ayah jadi orang baik. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada satu ulama, anak dia ni celik-celik mata kenal dah ayah dia seorang ahli ibadat. Daripada kecil tengok sampai dia mendewasa, terkeluar daripada mulut dia bertanya, pasal apa ayah kuat ibadat? Pasal apa ayah banyak sembahyang? Jawapan ayah satu ya, laka, untuk hang. Mana ayah jadi ahli ibadat, kuat ibadat sini sebab untuk kamu. Jadi subhanallah, itulah tips yang paling penting yang duk pada ibu dan ayah menyelamatkan anak-anak di zaman ini. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada saya, kalau anak-anak dah minta kahwin, bagi kahwin. Tak kira ada kerja ke tak ada kerja ke, tolong. Kalau nak kahwin, bagi kahwin. Cari perempuan yang sesuai kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan minta Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka bertemu jodoh, sebab tu saja yang menyelamatkan. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jangan mak ayah buat-buat tak faham pula. Nantilah hangpa ada kerja lu baru kahwin, takut dia berzina, takut jatuh pada perzinaan, tak takut tu. Kalau berzina tak guna dah, tak guna seduit anak tu. Sebab orang yang berzina ni, kalau lahir anak zina, anak tu akan berzina pula. Alhamdulillah tadi. Lepas tu tak habis, keturunan tu berzina. Lepas tu innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina ni ialah satu benda yang fahish, yang paling jijik, dan jalan yang paling buruk sekali. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau anak-anak nak kahwin muda, sangat baik. Rezeki Allah yang jamin. Dia tahulah nak bela anak bini dia, InsyaAllah Allah jamin, Allah bagi kemudahan kat dia. Kalau tujuan dia berkahwin adalah untuk menyelamatkan iman, untuk menyelamatkan daripada perzinaan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan subhanallah, saya tengok macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama-ulama pun banyak yang kahwin muda. Macam Syekh Abdul Halim Mahmud, dia adalah Syekhul Azhar. Jadi tujuan mereka berkahwin muda ialah untuk mereka selamat iman mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah tips bagaimana kita nak menyelamatkan anak-anak daripada pengaruh tu. Pertama, doa kita. Doa ni doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa tu ya. Setiap lepas sembahyang, waktu berdoa ataupun sembahyang sunat ke, doa tu Rabbana hablana min azwajina. Doa tu Allah ajak sendiri dalam Quran. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah isteri-isteri kami, anak-anak kami, zuriat kami penejuk mata hati kami. Qurrata a'yun, penejuk mata hati kami. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa itu pemimpin. Kita minta kita dapat memimpin umat manusia. Waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami bagi orang yang bertakwa, kami pemimpin mereka. Siapa-siapa yang berdoa dengan doa tu, Allah akan pandu dan pimpin dia dan selamatkan dia daripada kemudaratan dunia ni yang berbahaya. Dia ni bila mana mata tak jaga, sangat bahaya. Sebab bila mata tak jaga, hati tak akan terjaga. Hati terjaga sebab mata jaga. Sebab dari mata turun ke hati, orang kata kan. Lepas tu ustaz kami tak pergi tengok ini ustaz, sebab 3 hari filem tu beri kesan
dalam minda kita, di hati kita. Filem tu dia syok Ustaz ni zaman tu. Zaman lah samalah, mana-mana orang yang tak mengawal mata dia, dia bahaya. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Sebab tu orang yang baik ialah orang yang bermula daripada pandangan. So itu perempuan yang baik, perempuan yang jaga pandangan. Laki-laki yang baik, laki-laki yang jaga pandangan. Bila menjaga pandangan, maka kita akan jadi manusia yang baik. Sebab Nabi kita SAW kalau berjalan, Nabi pakai talasan, tudung kepala. Kesoban tudung kepala. Pasal apa? Untuk menghadkan pandangan. Bila tudung kepala, kanan tak nampak, kiri tak nampak, supaya ekonomik kepada pandangan. Jangan bebas, jangan mata tu liak dan melilau. Orang yang mata dia tak jaga, dia tak warak. Orang yang warak ialah orang yang jaga pandangan mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan melihatnya haram, sahaja melihat perkara yang fudul, dia panggil benda-benda lebih. Kalau tengok kereta elok, tengok macam tu, tu melihat benda yang lebihan. Tengok rumah besar-besar, tu dia rumah, ish, tak tahu cucut berapa kali cucut. Ish. Semua keluar. Jadi orang tu dia tak ekonomi pandangan, dia tak khusyuk sembahyang. Mana-mana orang yang khusyuk sembahyang ialah orang yang pandangan dia tak banyak. Jadi dia hadkan pandangan. Mata ni. So mata ni kalau jaga betul-betul sampai tembus melihat alam gaib, melihat Allahul Mahfuz tu. Salah satu mata tu kelebihan mata. Sebab mata di mata ni dia bersih, dia bagaimana kita menjaga pandangan mata, begitulah kesucian hati kita. Jadi kalau siapa-siapa nak cuci hati, cuci pandangan mata. Siapa-siapa tak jaga pandangan mata, berarti tak ada penyucian di hati, hati kotor. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kalau macam tu perbanyakkan astaghfirullahaladzim sebanyak-banyaknya untuk cuci balik pandangan yang tak elok yang kita tengok. Dia ni kalau Allah nak, Allah bagi. Allah nak, Allah bagi. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi kat kita, jadi semua tu dengan rahmat dia. Allah sayang pada kita dengan Allah bagi kita masa terbatas untuk melihat maksiat, masa terbatas untuk melihat perkara maksiat, mendengar perkara maksiat. Mana tak ada masa. Contoh sebelum subuh mengaji, lepas subuh mengaji, sembahyang tasbih, lepas tu baca Quran pula, lepas tu bila nak buat maksiat, tak ada masa. Orang kata apa? Tak ada nak buat jahat, waktu baik semua. Ni kalau Allah sayang. Biarlah kita duduk dalam Ramadan pada tahun ini, kita duduk dalam suasana yang macam ni. Jadi harap-harap dengan kita duduk di sini, kita buat amal soleh, kita mengaji, kita beramal, mata kita jaga, telinga kita jaga. Tu baru betul kita jaga kita. No? Covid tak betul. Allah jaga kita baru kita selamat. Saat ni baru betul kita jaga kita jaga kita. Mana jaga jangan buat maksiat. Ketika itu barulah kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pasti kita akan dapat melihat, dia panggil pandang tembus. Pandang tembus. Tak kepala sampai syurga. Tak kepala sampai ke alam awliya. Semua dengan sebab hati yang bersih. Hati yang kotor tak boleh berjalan. Jalanan pada Allah di dunia yang indah, di dalam dunia takwa, diperolehi oleh orang-orang yang bertakwa, yang menjaga anggotanya daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala alam. Terima kasih kepada Grup Infak Masjid Darussalam 23 di atas tajuk yang
penting untuk kita lakukan dan doakan kepada anak-anak kita, insya-Allah. Dan mesti ibu bapa tegas dalam perkara ni. Dalam rumah jangan masuk benda-benda yang haram. Majalah hatta telok jangan bagi masuk dalam rumah. TV tak boleh sembarangan bagi anak-anak tengok. Ni boleh tengok, tu tak boleh tengok. Waktu boleh batu-batu benda yang elok, yang elok tengok semua ahli keluarga. Faham tak? Tapi kalau perkara tak boleh tengok, kena bagi kita. Ni tak boleh ni tak boleh tengok. Tu didikan. Dan kena parti, kena mantau pergerakan anak-anak luar dan dalam rumah. Dalam rumah kita tak nampak, tengok dia kawan dengan siapa, dia luar rumah. Kawan dengan orang yang tak senonoh, kita tahu dah dia takkan selamat. Jenuh berdoa, jenuh kita nak bentuk. Kawan-kawan penting. Doa kita mengiringi supaya mereka selamat daripada pengaruh yang buruk di akhir zaman. Kawan-kawan itulah yang akan bawa dia ke neraka, yang misahkan kita dengan dia esok. Faham tak? Anak kita sayang anak kita, tapi kawan-kawan dia akan misahkan kita. Kita tarik mai, dia tak mau mai. Dia nak pergi kat kawan juga. Seperti Nabi Allah Nuh, anak dia ikut dia, tapi innahu laisa min ahli, dia bukan ahli keluarga. Kalau kita, anak kita sama-sama dengan kita masuk syurga, dia keluarga kita. Tapi kalau di dunia saja dia anak kita, akhirat dia tak anak kita, bukanlah dia jadi keluarga kita. Jangan terpisah dengan anak-anak. Jadi berahmat dan untung besarlah orang-orang yang anak-anaknya jadi penyejuk mata hati. Sebab akhir zaman ni susah cari anak-anak yang jadi penejuk mata hati. Dan mak ayah yang kalau ada anak yang jadi penyejuk mata hati, syukur dan terima kasih kepada Tuhan kerana membentuk dan menjaga anak-anak kita daripada bahaya kejahatan dunia ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Moga Allah selamatkan kita semua daripada perkara yang buruk-buruk, dan kita semua selalu dipandu oleh Allah ke jalan yang baik, dan selalu kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah.